Bagaimana jangkitan boleh berlaku? Untuk hidup, nyamuk jantan menghisap nektar dari tumbuh-tumbuhan. Manakala untuk bertelur, nyamuk betina akan perlu menghisap darah. Apabila nyamuk betina menghisap darah mangsa yang telah dijangkiti virus denggi, mangsa yang digigit seterusnya juga akan turut dijangkiti. Telur-telur nyamuk yang bakal menetas juga akan membawa virus ini. Mangsa mengalami demam biasa yang sukar untuk dibezakan dengan demam viral yang lain. Sehinggalah penyakit menjadi parah. Tanda-tanda jangkitan lebih serius boleh terjadi seperti muntah berdarah, pendarahan pada badan, hidung dan gusi berdarah, gangguan pernafasan, sakit teruk pada sendi dan tulang serta hilang selera makan. Terdapat 3 jenis jangkitan iaitu demam denggi berdarah dan sindrom renjatan denggi. Mangsa yang dijangkiti virus denggi perlu mendapatkan rawatan dengan segera kerana ia boleh membawa maut. Selain denggi, gigitan nyamuk Aedes juga boleh membawa virus chikungunya yang berbahaya kepada mangsa jangkitan. Nyamuk Aedes juga membawa virus Zika yang digeruni ramai kerana ia dikaitkan dengan kerencatan otak terhadap bayi dalam kandungan seperti mikrosefali. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Berdasarkan video yang telah murid tonton sebentar tadi, pada hari ini kita akan belajar tentang penyakit denggi dan tajuk kita pada hari ini adalah pengesan penyakit denggi. Kemahiran pada hari ini adalah kemahiran membaca dan aktiviti yang akan kita jalankan pada hari ini adalah membuat rumusan berdasarkan bahan setelah kita membaca petikan. Petikan yang murid-murid akan baca pada hari ini mempunyai 5 perenggan dan setiap perenggan mempunyai isi penting. Jadi pada hari ini kita akan bincangkan bagaimana untuk membuat rumusan ataupun ringkasan berdasarkan perenggan. Jadi kita pergi satu persatu. Kejayaan negara dalam bidang bioteknologi amat membanggakan. Kemajuan dalam bidang ini telah membantu ahli sains menghasilkan produk yang sangat bermanfaat kepada pengguna. Produk yang dihasilkan diiktiraf bukan sahaja oleh masyarakat Malaysia tetapi juga masyarakat dunia. Antara produk yang dihasilkan menerusi kemajuan bioteknologi termasuklah pengesan penyakit denggi. Jadi berdasarkan petikan ini, murid-murid perlu membuat satu ringkasan ataupun satu rumusan dalam satu ayat yang ringkas. Jadi kita buat sama-sama. Setelah diringkaskan, untuk perenggan ini, ini merupakan rumusan bagi perenggan yang pertama iaitu kejayaan Malaysia dalam bidang bioteknologi antaranya menghasilkan produk pengesan penyakit denggi. Jadi bagaimana ringkasan ini dibuat? Kejayaan Malaysia ini diambil daripada ayat yang pertama iaitu kejayaan negara. Jadi kita tukarkan terus kejayaan Malaysia dalam bidang bioteknologi. Ini adalah utama. Kemudian kita ambil terus apakah kejayaan tersebut. Kejayaan tersebut adalah menghasilkan produk. Produk yang dihasilkan adalah produk pengesan penyakit denggi. Jadi kita terus ambil isi utama dan terus kita nyatakan apakah kejayaan tersebut. Manakala perenggan yang kedua iaitu Profesor Insinyur Dr. Fatimah binti Ibrahim, seorang jurutera bioperubatan, telah mereka cipta satu platform yang dapat mengesan kehadiran virus denggi dengan hanya menggunakan
sekeping cakra padat. Cakra padat ini dilengkapi dengan teknologi pengesan nano. Ciptaan beliau ini bukan sahaja merupakan yang pertama di Malaysia, malahan di dunia. Okey, jadi berdasarkan perenggan yang kedua tadi, dapat kita ringkaskan, Profesor Insinyur Dr. Fatimah binti Ibrahim telah mencipta platform pengesan kehadiran virus denggi dengan menggunakan sekeping cakra padat yang dilengkapi dengan teknologi pengesan nano. Okey, untuk perenggan yang ketiga, untuk menggunakan kaedah pengesanan ini, sedikit sampel darah pesakit perlu diambil. Darah hanya diambil di hujung jari pesakit seperti saringan ujian diabetes. Kemudian, darah pesakit perlu dititiskan di atas cakra padat. Cakra padat ini mempunyai beberapa saluran lain yang dimasukkan dengan cairan tertentu. Cairan ini dapat mengenal pasti dan mengasingkan virus dalam masa yang singkat. Okey, jadi berdasarkan perenggan yang ketiga ini, okey, saya minta murid-murid untuk membuat rumusan dengan ringkas. Okey, seperti yang telah saya berikan contoh pada perenggan yang pertama dan perenggan yang kedua tadi. Sedikit bantuan daripada saya, okey. Untuk perenggan yang ketiga ini, utamanya adalah tentang bagaimana cara untuk melakukan pengesanan virus denggi tadi. Okey, kalau kita lihat di sini, antara perkataan penting dalam ni adalah sampel darah pesakit, okey, diambil di hujung jari, okey, dititiskan di atas cakra padat, okey, kemudian cairan ini dapat mengenal pasti dan mengasingkan virus dalam masa yang singkat. Okey, jadi berdasarkan perkataan-perkataan yang saya sebutkan tadi, murid-murid perlu menghasilkan satu ayat yang ringkas. Okey, berdasarkan contoh yang telah saya berikan untuk perenggan yang pertama dan perenggan yang kedua. Begitu juga dengan perenggan yang keempat. Okey, juga murid-murid perlu ringkaskan sendiri. Okey, antara perkataan penting dalam ini adalah perbandingan dengan kaedah ELISA. Kaedah ELISA ni adalah kaedah lain. Kaedah yang digunakan oleh Profesor Insinyur Dr. Fatimah tadi adalah dengan kaedah menggunakan cakra padat. Okey. Dibandingkan dengan kaedah ELISA ni, kaedah ELISA ini memerlukan masa sehingga seminggu untuk mendapatkan keputusan. Tetapi dengan menggunakan cakra padat yang dicipta oleh Dr. Fatimah tadi hanya memerlukan 30 minit. Okey. Dan keputusan itu adalah 95% tepat. Hanya 5% sahaja kemungkinan keputusan tersebut tidak tepat ataupun salah. Okey, begitu juga dengan perenggan yang terakhir, perenggan yang kelima. Juga saya minta murid-murid untuk membuat ringkasan. Okey, berdasarkan perenggan yang kelima ini, okey, kesimpulan yang dibuat adalah kaedah pengesanan cakra padat ini jauh lebih murah dan jauh lebih baik berbanding kaedah ELISA. Okey. Dan kaedah ini dia tak perlukan kelengkapan makmal yang mahal. Dia memerlukan ruangan yang besar. Dia cukup hanya ada ruangan yang kecil sahaja. Okey. Dan kaedah cakra padat ini juga murah kerana tidak memerlukan kos sehingga RM1,000. Jadi berdasarkan perenggan yang terakhir ini, murid-murid juga perlu membuat ringkasan dalam satu ayat saja. Jadi secara kesimpulannya, tugasan pada hari ini adalah murid-murid perlu membuat ringkasan perenggan ketiga, perenggan keempat dan perenggan yang kelima dalam satu ayat. Jadi perenggan 3 satu ayat, perenggan keempat satu ayat dan perenggan kelima satu ayat. Hantarkan tugasan murid-murid dalam Google Classroom, okey, selepas menonton video ini. Sekian saja daripada saya untuk minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.